Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tuan-tuan muslimin hadirin sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung bacaan kita kepada kitab Fiqh Sunnah, di mana kuliah sebelum ini, siri sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum memberi salam salat, berdasarkan susunan oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah. Pada hari ini insya-Allah kita sambung, iaitulah perkara yang ke-20 di dalam kitab Fiqh Sunnah, iaitulah berkaitan dengan zikir dan doa setelah salam. Zikir dan doa setelah selesai memberi salam. Qala al-muallif, kata Syekh Sabiq rahimahullah berdasarkan terjemahan yang diterjemahkan ini, dia berkata banyak zikir dan doa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Sememang kita semua sedia maklum bahawasanya zikir dan doa banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, sehingga kan tidak melampau jika kita mengatakan orang Islam tak mampu nak amalkan zikir-zikir tersebut. Orang Islam tak mampu nak amalkan zikir-zikir tersebut. Dan zikir itu bertepatan dengan sunnah. Kalau zikir yang berdasarkan sunnah pun kita tak mampu nak amalkan, maka apa keperluan untuk kita mengambil zikir-zikir selain daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia lagi, disunnahkan bagi musalli, iaitulah seorang yang menunaikan salat, untuk membacanya, menjadi sunnah, menjadi tuntutan, menjadi termasuk di dalam sesuatu yang dianjurkan oleh orang yang menunaikan salat untuk membaca zikir dan doa yang sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, berikut kami sebutkan zikir-zikir dan doa-doa itu. Yang pertama, iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila Rasulullah SAW telah selesai mengerjakan salat, maknanya dalam hadis ini secara jelas menyatakan zikir yang bakal diberitahu ini adalah zikir yang dibaca oleh Rasulullah selepas memberi salam salat. Thauban Al-Hashimi berkata, apabila Rasulullah SAW telah selesai mengerjakan salat, baginda mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan, kata Thauban. Dahulunya Rasulullah apabila selesai daripada salat, baginda akan beristighfar 3 kali. Lalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu doa dia, itu bacaan ataupun zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Pertama, istighfar 3 kali, dan persoalan istighfar selepas salat ni, istighfar 3 kali selepas salat ini berdasarkan hadis Thauban ini, di mana salah seorang rawi yang mengambil hadis ini yang bernama Al-Walid kalau tak silap saya, ketika Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis ini, Al-Walid, salah seorang rawi dalam hadis itu, dia tanya kepada Al-Auza'i, kaifa al-istighfar? Dia tanya kepada Al-Auza'i, wahai Al-Auza'i, bagaimana istighfar? Lalu kata Al-Auza'i, qala, yakni berkata dia itu merujuk kepada Al-Auza'i, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Auza'i berkata, an taqula astaghfirullah astaghfirullah, iaitulah dengan kamu menyebut astaghfirullah astaghfirullah. Perkara ini menimbulkan beberapa pandangan di kalangan ulama', yang mana sebahagian ulama berpandangan perkataan istighfar dengan lafaz astaghfirullah yang ada di dalam hadis Thauban bukan penetapan lafaz dari Rasulullah. Sebaliknya, ia adalah perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah setelah ditanya oleh salah seorang anak murid dia, iaitulah Al-Walid. Mereka juga berkata, para ulama juga berkata, jikalah sekiranya lafaz istighfar ada penetapan dari Rasulullah, sekiranya lafaz istighfar selepas salat ada penetapan dari Rasulullah, sudah tentu Al-Walid tidak akan bertanya kepada Al-Auza'i, kerana perkara itu dah tentu tersebar di kalangan para ulama pada zaman itu, dan mereka tak ada keperluan untuk tanya. Cukup dengan hanya mereka meriwayatkan hadis yang menyebut tentang penetapan lafaz istighfar. Tapi apabila Al-Walid
bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana kaif istighfar, bagaimana istighfar, menunjukkan di sisi para ulama hadis ketika itu tak dikenali apa-apa lafaz tertentu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tak ada lafaz itu. Kerana itu Al-Walid bertanya kepada Al-Auza'i, dia nak tahu pandangan tok guru dia Al-Auza'i. Lalu bila Al-Auza'i berkata astaghfirullah, dengan kamu menyebut astaghfirullah, kata para ulama, lafaz yang disebut oleh Al-Auza'i itu adalah lafaz yang aqal, lafaz yang paling minimum, sehingga boleh dikatakan orang itu telah beristighfar, iaitulah astagfirullah. Dan lafaz itu tidak menafikan boleh lafaz-lafaz yang lain. Sebab tu kita akan tengok ada beberapa pandangan ulama. Ada yang kata boleh istighfar dengan selepas salat 3 kali ni dengan menyebut astaghfirullahalazim. Ada yang kata boleh sebut juga astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi lafaz-lafaz yang lain yang disebut oleh para ulama. Kerana Nabi tak menetapkan, tak ada bukti yang Nabi telah tetapkan satu bacaan tidak boleh bacaan yang lain, tak ada. Bahkan di kalangan ulama semasa yang masih hidup lagi, iaitu Syekh Saleh Ibnu Hamd, kalau tak silap saya nama dia Al-Utsaimin, bukan Utsaimin, Al-Utsaimin. Utsaimin telah meninggal rahimahullah, akan tetapi Saleh Al-Utsaimin dengan sad masih hidup lagi, mengajar di Mekah atau di Madinah, masih hidup, dan dia berkata pada pandangan dia istighfar selepas salat iaitulah dengan menggabungkan di antara istighfar dan permohonan taubat, iaitulah dengan menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 3 kali. 3 kali kerana sabit di dalam lafaz hadis daripada Thauban, dia kata istaghfara thalathan, Rasulullah beristighfar 3 kali. Jadi perkara ni perlu kita ketengahkan dan perlu kita beri perhatian kepada penuntut ilmu, orang-orang yang minat kepada ilmu, supaya dia mengambil perhatian dalam permasalahan ini, supaya kita jangan jadi dua pihak, kita jangan berada pada dua sisi. Yang pertama, sisi melampau dalam erti kata bila orang istighfar dengan lafaz yang lain, kita tuduh orang itu buat bid'ah. Jangan buat sedemikian. Jangan kita buat sedemikian. Bagaimana kita nak kata bid'ah sedangkan lafaz istighfar astaghfirullah itu dari perkataan Al-Imam Al-Auza'i semata-mata, dan Al-Auza'i juga tidak mengatakan Rasulullah bersabda, dia tak kata sedemikian. Itu pandangan dia. Sebab itu para ulama akan menghuraikan maksud perkataan Al-Auza'i tersebut. Demikian juga kita tak mau pula dari satu sisi kita menganggap enteng dan mudah sangat sehingga kita ambil bacaan-bacaan yang lain dan kita kata itulah bacaan yang lebih baik. Itu tak boleh. Yang paling baik sekali adalah bacaan zikir yang diajarkan ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu beristighfar 3 kali dengan beberapa lafaz istighfar lah, terpulanglah lafaz istighfar tu, sama ada astaghfirullah sahaja itu paling minimum, ataupun astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seumpamanya, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Utsaimin menarik, dia pertahankan, dia datangkan hujah dia dengan dia menyebut pandangan itu, iaitu berdasarkan hadis daripada Aisyah, yang mana Aisyah bagi tahu Rasulullah apabila turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, selepas turun surah An-Nasr, bila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah banyak beristighfar, lalu Rasulullah sering kali beristighfar dengan menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar pada Allah dan aku bertaubat kepadanya, aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah, aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah. Ungkapan itu yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Utsaimin, maka amat wajar kita ambil lafaz tu diletakkan sebelum diletakkan ketika kita beristighfar selepas salam salat. Sekalipun demikian, kita tak jadikan Utsaimin sebagai nabi. Kita kata itu pandangan dia. Setiap orang berhak beramal dengan pandangan dia, kerana dia seorang ulama. Kita beramal berdasarkan bimbingan dari seorang ulama. Demikian juga orang lain nak ambil pandangan ulama yang lain. Masya Allah, kesemua mereka berusaha hendak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baca satu buku, kita dengar satu pandangan,
kita jadikan seolah-olah orang tu seperti Nabi. Sehingga kita kata amalan yang sunnahnya ikut orang tu. Itu tak betul cara dia. Perkara ini banyak berlaku di kalangan para penuntut ilmu. Bila dia baca buku Al-Albani, dia rasa takjub dengan ilmu Al-Albani, hujah-hujah yang didatangkan oleh Al-Albani, lalu dia bahasakan apa sahaja yang disebut oleh Al-Albani, itulah sunnah Nabi. Tak betul cara itu. Tak betul cara faham sedemikian, tak betul. Demikian juga dia dengar kuliah. Kalau kita dengar kuliah Al-Usaimi, saya tak sempat dengar, tak sempatlah Al-Albani ni, tapi dalam YouTube adalah kuliah-kuliah dia. Soal jawab dengan dia adalah. Tapi kalau kita dengar kuliah dari Syekh Saleh Al-Usaimi, dah tentu kita akan merasakan diri kita terlampau kerdil, terlampau kecil. Kita rasa Masya Allah hebatnya ilmu orang ni. Tapi walaupun kita kagum Usaimi sedemikian rupa, Allah dan Rasul tidak mengizinkan kita menjadikan dia, Allah dan Rasul tidak mengizinkan kita meletakkan dia pada kedudukan Nabi. Kita tak boleh kata pandangan dia itulah yang paling sunnah sekali, pandangan lain tak sunnah. Tak boleh. Itu pandangan dia. Kalau kita cenderung kepada pandangan itu kerana kita rasa sayang kepada Syekh Usaimi, kerana kita kagum dengan ilmu dia, kita yakin dengan kemampuan ilmu dan warak dia, ketakwaan dia, maka kita berhak beramal dengan pandangan beliau. Demikian juga orang lain, kalau dia baca kitab lain, dia rasa percaya, dia selesa, tenang dengan hujah penulis kitab tersebut, dia juga berhak beramal dengan amalan yang berbeza dengan amalan yang kita pegang. Perkara ini kena faham betul-betul, kena hadam betul-betul supaya tidak timbul tidak timbul cacar marba ataupun tidak timbul hiruk pikuk di kalangan masyarakat penuntut ilmu. Tidak sedemikian. Nabi akan beristighfar, kata Thauban, Nabi akan beristighfar 3 kali. Kemudian Nabi akan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lafaz yang saya rasa semua di kalangan kita biasa dah dengan lafaz ini. Kalau ada yang tak biasa lagi, dia kena sedarlah. Dia kena sedar yang dia terlalu jauh dari zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kena berusaha memperbaiki diri dia untuk menghafaz zikir-zikir ini. Lafaz yang sabit di dalam hadis iaitulah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun lafaz tambahan seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Itu lafaz tambahan itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Bahkan sebahagian ulama mengatakan lafaz-lafaz tambahan seperti itu adalah rekaan dari para qusas, para penceramah yang ada di zaman dahulu. Mereka yang mula menambah lafaz-lafaz tambahan tersebut. Maka kalau kita nak mengamalkan zikir berdasarkan zikir yang dibaca oleh Rasulullah, sehingga ketika kita berzikir itu kita rasa subhanallah, dekatnya aku, bersamanya aku dengan zikir Rasulullah. Kita rasa macam tu ketika kita berzikir. Lafaznya ialah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Tidak ada. Tidak ada dalam hadis hal sedemikian. Maka kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam membawa maksud, ya Allah engkaulah Tuhan yang As-Salam. As-Salam adalah merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia boleh membawa maksud keselamatan, ataupun dia boleh membawa maksud engkaulah Tuhan yang selamat ataupun yang keselamatan. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita kata yang selamat ataupun yang keselamatan, membawa maksud Allah Taala itu selamat dan bebas dari sebarang keaiban. Allah Subhanahu wa taala itu bebas dan suci, bersih, mulia dari ada sifat-sifat kekurangan. Itu maksud Allahumma antas salam. Itu maksud Allahumma antas salam. Ataupun as-salam juga boleh membawa maksud Allah yang maha pemberi keselamatan. Boleh juga maksud sedemikian. Maksudnya Allah, engkaulah as-salam, engkaulah keselamat, Tuhan yang maha selamat. Membawa maksud, boleh juga membawa maksud engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Maksudnya
keselamatan itu dipohon dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu diperolehi dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dari makhluk lain, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta iaitu maha. Tabarakta ni kalau kita tengok syarah-syarah hadis, mereka akan sebut ta'alaita, ta'azamta, engkau yang maha tinggi dan engkau yang maha agung. Mereka terjemahkan sedemikian. Padahal asal maksud tabaraka ni asalnya membawa maksud kebaikan yang banyak dan luas. Tuhan yang tabarakta, engkaulah Tuhan yang maha berkat. Maha berkat ni membawa maksud Tuhan yang memiliki kebaikan yang banyak, memiliki kebaikan yang luas, memiliki kebaikan yang kekal, tetap, tidak akan berkurang-kurang, dan memiliki kebaikan yang sentiasa subur dan bertambah. Itu tabarakta. Jadi sesuailah dengan maksud ta'alaita, maha tinggi dan maha agung, kerana Tuhan yang memiliki kebaikan yang kekal, tetap dan subur itu dah tentulah dia Tuhan yang maha agung. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tuhan yang memiliki keagungan ni maksudnya Allah Ta'ala memang berhak untuk diagungkan, kerana dia memiliki semua tu yang kita sebut tu. Memiliki keselamatan, bebas dari segala keaiban dan kekurangan, bebas dari sebarang keburukan. Itu assalam. Keselamatan itu sendiri kita perolehi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung dan maha tinggi, maha mulia. Maka sudah patut Allah Ta'ala itu Dzal Jalal, memiliki keagungan, iaitu berhak diagungkan. Bila dia memiliki keagungan yang begitu hebat, maka dia Tuhan yang benar-benar berhak diagung dan disembah, dimuliakan, dipatuhi perintah dia, akur terhadap kehendak dan perintah dan tegahan dia. Manusia kalau dia merenung sifat-sifat Allah Ta'ala ini, dia tidak akan bantah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Wal ikram, iaitulah yang maha mulia, memiliki keagungan dan kemuliaan. Baik, ini doa yang penting ataupun bacaan ini bacaan di mana kesemua para ulama bersetuju ia dibaca selepas memberi salam. Dan bacaan ini juga diketahui di dalam hadis menunjukkan ia secara turutan sedemikian. Kita istighfar terlebih dahulu, kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia begitu turutan dia. Kerana dalam hadis sebut dengan jelas, kana idzan sarafa min salatihi, Rasulullah apabila selesai daripada salat, istaghfara thalathan thumma yaqul, Nabi beristighfar 3 kali kemudian berkata Allahumma antas salam. Jadi turutannya secara jelas disebut di dalam hadis. Kata sebahagian para ulama juga, dua doa ini merupakan dia bacaan, dia kadar pemisah antara kita dengan kiblat. Seorang bila kita menunaikan salat, kita menghadap kiblat. Bila kita nak berpaling menghadap makmum, kalau kita imam, maka kata para ulama pada kadar ini, dia baca istighfar 3 kali, kemudian dia baca Allahumma antas salam hingga habis, maka itulah kadar untuk permulaan untuk dia berpaling dari salat dia, menghadap kiblat maksudnya. Selepas itu kalau imam, dia akan berpaling menghadap ke arah makmum berdasarkan riwayat daripada Aisyah yang mengatakan Rasulullah tidak kekal lama duduk di tempat salat baginda, melainkan pada kadar beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Syekh Sabiq juga menyebut di dalam buku beliau ini, beliau berkata Muslim menambah, maknanya berdasarkan hadis ini, hadis Thauban ini, kalau berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, kalau yang tadi ini dia berdasarkan riwayat, dia tak sebut ke sini, mana riwayat lain lah, tapi berdasarkan riwayat Muslim ada tambahan. Apa tambahan dia? Walid berkata, iaitu yang saya bagi tahu tadi ni. Salah seorang rawi hadis tu yang bernama Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i bagaimana bacaan istighfar. Al-Auza'i menjawab, beliau mengucapkan astagfirullah. Beliau mengucapkan ni penterjemah lah, ataupun beliau mengucapkan ni membawa maksud
perkataan Al-Auza'i. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu zikir yang pertama selepas salam. Kumpulan zikir yang kedua selepas salam, iaitulah, kalau berdasarkan buku Syekh Sabiq ini, beliau berkata, berdasarkan riwayat daripada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa pada suatu hari Nabi SAW memegang tangannya, yakni memegang tangan Mu'adz ibnu Jabal. Nabi SAW ni mesra dengan para sahabat baginda. Maka akhlak Nabi ni wajar dicontohi oleh para pendakwah. Mesra, pegang tangan, tidak sombong dengan orang, tidak besar diri dengan orang lain. Ini akhlak Rasulullah. Kalau kita bercakap tentang sunnah, kita memperjuangkan sunnah, kita kempen supaya orang sayang kepada sunnah, maka kita kena berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak ini merupakan satu perkara yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi. Nabi kata, tidak ada benda yang aku tengok yang memberi timbangan berat di mizan di akhirat kelak. Antara salah satunya Nabi kata husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi antara akhlak yang baik itu dah tentulah, ataupun akhlak yang baik itu dah tentulah diambil dari Rasulullah. Maka antara akhlak baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah berlembut dengan para sahabat baginda. Nabi SAW memegang tangan Mu'adz ibnu Jabal. Kemudian baginda bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Inni uhibbuk ya Mu'adz, aku sayang kepada kamu wahai Mu'adz. Ini satu perkara sunnah yang telah tiada lagi dalam masyarakat kita. Kita tak pernah dengar lagi sesiapa mai kat kita habaq inni uhibbuk, aku sayang kat kamu. Tak pernah sama sekali. Barangkali ada waktu belajar dulu, waktu sekolah-sekolah dengan kawan-kawan dulu, kawan baik itu barangkali kita sebut aku sayang kepada kamu. Tapi sekarang ni tak pernah dengar lah, dah besar, dah berusia semua ni, tak pernah dengar ada orang kata sedemikian. Kerana apa? Kerana sunnah Nabi telah kita tinggalkan. Akhlak Nabi itu telah kita tinggalkan. Lalu Mu'adz berkata, demi Allah, engkau dan ibuku aku juga mencintaimu wahai Rasulullah. Lalu Mu'adz jawab, balas perkataan Rasulullah itu dengan mengatakan, aku juga mencintaimu wahai Rasulullah. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz. Usika ni wasiat. Wasiat ni membawa maksud pesanan, perintah, itu wasiat. Jadi bila Nabi kata usika, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan kamu tinggal pada setiap penghujung salat. Hadis ni tak jelas bacaan ni dibaca selepas salam, tapi Syekh Sabiq kalau berdasarkan susunan buku fiqh sunnah berdasarkan terjemahan ni, seperti Syekh Sabiq berpandangan doa ini dibaca selepas salam. Tetapi berdasarkan kaedah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, demikian juga disokong oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, setiap bacaan yang disebut fi duburi kulli salah, dibaca pada penghujung salat, dan bacaan itu juga pula mengandungi permintaan, maka ia dibaca sebelum salam, yang telah saya huraikan sebelum ni. Tapi kalau bacaan itu Nabi sebut ataupun sahabat sebut dibaca fi duburi kulli salah, bacaan itu pula tidak ada permohonan dan permintaan, dia berbentuk pujian dan pujaan kepada Allah, maka ia diletakkan selepas salam. Jadi Syekh Sabiq di dalam ni, itu pandangan Syekh Sabiq, dia mengambil pandangan ulama yang lain. Berbezalah dengan kaedah yang disebut ataupun pandangan yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Tak apa, kesemua mereka adalah ulama. Setiap orang berhak beramal dengan mana-mana ulama, mengikut mana-mana ulama yang dia rasa pandangan itu lebih jelas pada dia. Tak ada masalah. Kemudian jangan kamu tinggal, kata Nabi kepada Mu'adz, setiap kali di penghujung solat untuk kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Ini satu perkara yang kita semua kena sedar. Kita ni siapa pun kita, alim ke kita, pandai cakap ke kita, warak ke kita, rajin berzikir ke kita,
Semuanya itu merupakan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tidak izinkan, kita tak akan jadi seperti kita hari ini. Hatta kalau kita rajin berzikir itu pun sebenarnya Allah Taala yang izinkan kita untuk kita mengingati dia. Sebab tu Nabi ajar untuk kita minta Allah Taala menjadikan kita zikrika, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Taala menjadikan kita ni berada di atas landasan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapalah manusia ni. Manusia ni tak ada siapa, tak ada apa-apa pada manusia ni. Kalau dia sedar perkara ni, kalau dia mahu memerhati, mentadabbur zikir-zikir Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dia akan mengaku bahawasanya diri dia tak ada siapalah. Tak ada nilai sama sekali. Kerana kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita sebut sedemikian, bukan bermaksud kita suruh hinakan diri kita, tidak pula sedemikian. Kerana ada tentu ajaran agama ataupun ada hadis yang lain yang menyuruh kita menjaga kemuliaan diri. Begitu pula kehinaan diri ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan makhluk yang layak diberi kemuliaan. Adapun ada pula di kalangan makhluk ini tak layak diberi kemuliaan, seperti orang-orang jahat, orang-orang angkuh, orang-orang yang takabur. Itu tak layak pula diberi kemuliaan kepada orang yang macam tu. Semua perkara ini dibahaskan oleh para ulama ketika mereka membicarakan tentang tawaduk. Ketika mereka membicarakan tentang tawaduk. Demikian juga ada orang miskin yang perlu kita muliakan mereka, iaitulah orang miskin yang tidak meminta-minta. Maka kita disuruh untuk menjaga maruah mereka. Maka kalau kita nak beri bantuan kepada mereka, kita dituntut untuk sembunyikan bantuan kita. Jangan bagi tahu kepada orang lain kita membantu dia, kerana dia orang miskin yang menjaga maruah dia. Dia tak suka orang tahu dia meminta. Orang yang macam ni ada kedudukan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suka kepada orang miskin yang tidak meminta-minta. Sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada dia. Dia tidak meminta kepada orang sama sekali, tapi bila orang beri kepada dia, dia terima. Dia terima. Tapi orang yang beri tu kena tahu, orang miskin yang macam ni perlu dijaga maruah dia dan jangan dimalukan dia. Jangan ambil gambar ketika bagi bantuan kepada dia. Tak boleh ambil gambar kepada dia. Tetapi ada pula orang miskin yang tak perlu untuk kita fikirkan maruah dia. Kenapa? Dia sendiri meminta-minta. Dia sendiri duk minta orang sini merata, duk minta merata. Maka orang yang begini, ketika kita beri bantuan kepada dia, boleh, tak ada masalah kalau kita ambil gambar dia. Kerana Al-Quran dan Sunnah membenarkan kita bersedekah sama ada dalam bentuk bersembunyi ataupun berterang-terangan. Maka sembunyi ini sesuai kepada orang yang layak menerima, yang layak kita beri dan kita sembunyikan pemberian kita kepada dia. Dan ada golongan yang tak layak disembunyikan pemberian kita kepada dia. Kenapa agama membenarkan sedekah secara terang-terangan? Kerana ada hikmah yang diperolehi daripada perkara itu. Antaranya menghilangkan rasa hasad kepada orang miskin. Kadang-kadang orang miskin, tak semua, seperti mana orang kaya pun ada perasaan hasad, orang miskin pun ada perasaan hasad juga. Kalau mereka tahu orang tu kaya sangat, tapi mereka tahu orang kaya tu mengeluarkan sedekah, beri bantuan kepada orang miskin, maka menyebabkan hilang rasa hasad. Mereka rasa, oh, orang tu kaya, sekalipun dia kaya, dia ingat kepada orang miskin. Sebab tu perlu juga kita beri sedekah, kita ambil gambar, tapi pastikan kepada golongan yang betul. Kepada golongan yang betul. Ataupun kalau zaman sekarang ni, bagusnya kita blurkan, kita kelaburkan gambar orang tu, supaya kita tidak ataupun kita menjaga maruah dia lah. Kerana orang miskin ni kita tak berapa kenal mereka. Kadang-kadang mereka memang miskin sungguh, tetapi dalam hati mereka berasa malu meminta bantuan itu. Jadi kalau orang miskin yang sebegitu, wajar untuk kita menjaga maruah mereka dengan kita kelaburkan gambar mereka. Kalau kita ada tujuan untuk bergambar dan nak sebarkan gambar itu kepada orang ramai, banyak tujuan lah buat sedekah secara terang-terangannya. Antaranya seperti yang saya sebut tadi, untuk hilangkan rasa hasad di kalangan orang yang kita bantu ataupun di kalangan orang miskin. Demikian juga untuk mendorong orang lain buat bantuan. Dulu kita tak dengar orang-orang kaya buat bantuan. Bila ada seorang dua orang kaya yang buat bantuan disebarkan dalam internet dan seumpamanya, kita tengok hari ini ramai orang kaya dah berlumba-lumba buat bantuan tersebut.
Alhamdulillah, itu satu perkara yang baiklah. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala membantu kita supaya kita sentiasa mengingati Allah. Wa syukrika, demikian juga kita meminta supaya Allah Ta'ala membantu kita sentiasa bersyukur kepada Allah, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu kita supaya kita melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini terangkum dalam perkara yang telah saya huraikan pada awal tadi, iaitulah kebaikan yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan, semuanya adalah keizinan dan kebenaran, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, bukan dari kekuatan kita. Sebaliknya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingat sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang lain, pada zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis yang berikutnya seperti yang disusun oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, berkaitan dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang dibaca selepas salam, iaitulah hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga daripada Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah telah melakukan salam di penghujung salatnya, maknanya ini jelas menunjukkan selepas salam. Apa yang Nabi baca? Antaranya la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah ahlun ni'mati wal fadli was thana'il hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah selepas salam salat, antara bacaannya. Akan tetapi bacaan-bacaan yang seumpama ini tidak ditetapkan bila, maksudnya selepas bila, ni nak baca dulu ke ataupun nak baca tasbih dengan tahmid takbir dulu ke, tak ditetapkan. Jadi Syekh Sabiq kalau ikut susunan dia suruh baca yang ni dululah selepas istighfar, kemudian selepas membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebanyak 3 kali. Syekh Sabiq susun bacaan yang berikutnya adalah tahlil, iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa, sebahagian riwayat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu sebahagian riwayat yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan. Itu maksud ini maksud yang jelas, ya. Tiada sekutu baginya, juga jelas pada kita masyarakat Muslim Malaysia ni, dah jelaslah maksud dia. Baginya, yakni milik Allah Ta'ala segala kerajaan dan pujian. Lahun ni'matu lahul mulku wa lahul hamd, miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, maksud yang jelas juga. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maksud yang jelas juga. Kita ni tak mampu nak bergerak sama sekali kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Tak percaya tengok, ada orang sihat sebelum ni, tiba-tiba sekarang lumpuh, tak boleh bergerak. Kerana menunjukkan bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manusia juga di awalnya tak boleh berjalan, kemudian boleh berjalan, boleh bergerak. Budak asalnya tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan, tapi Allah Ta'ala berikan keizinan, berikan kekuatan sehingga kita boleh berjalan. Lama Allah Ta'ala beri keizinan untuk berjalan, Allah Ta'ala ambil pelan-pelan dekat kita supaya kita sedar bahawasanya kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang kekal, tetapi kehidupan yang sementara sahaja. Kekuatan dan keupayaan yang Allah Ta'ala kurniakan hanya bersifat sementara. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kami hanya menyembah kepadanya. La na'budu illa iyyah, kami tidak sembah melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Wahai zat yang memiliki nikmat, kat mana tu? Lahun ni'matu wa lahul fadl, miliknya lah segala nikmat dan kelebihan. Itu sepatutnya miliknya lah yang segala nikmat, yakni anugerah, kebaikan, pemberian walahul fadl, dan miliknya lah segala puji, segala
kelebihan dan kurniaan. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, miliknya lah juga ataupun kepadanya lah juga pujian ataupun pujaan-pujaan yang baik. Sana' ni, saya ingat sana' ni terjemahan yang paling baik sekali, pujaan saya rasa. Sebab pujian ni kita telah terjemahkan untuk perkataan alhamdu. Tapi alhamdu pujian, manakala as-sana' pujaan. Kenapa saya cadangkan sedemikian? Kerana alhamdu ni barangkali kita puji sekali saja. Tapi kalau sana' ni dia berbentuk pengulangan pujian. Pujian yang diulang-ulang tu sana'. Jadi saya ingat bahasa kita pujaan lah. Bukti dia kita tengok hadis tentang membaca Al-Fatihah di dalam salat. Ketika seseorang hamba membaca Al-Fatihah di dalam salat, apabila dia membaca, dia menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam salat, Nabi SAW bagi tahu Allah Ta'ala akan menjawab Hamadani abdi. Cuba tengok, bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian milik Allah Tuhan sekalian alam, kita sebut sekali, kita puji Allah sekali, Nabi kata Allah Ta'ala menjawab Hamadani abdi, hamba aku telah memuji aku. Nabi sebut guna perkataan Hamadani, perkataan alhamdu. Kemudian Nabi SAW sebut apabila seseorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, puji lagi kali kedua. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita puji kali kedua. Setelah kita sebut Alhamdulillah tadi ni, kita puji lagi, kita mengulangi pujian. Bila kita mengulangi pujian, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala berkata Athna alayya abdi. Guna perkataan Athna, iaitu sana', telah memuja akanku oleh hamba-ku. Jadi sebab tu saya kata kalau kita ada perkataan sana' di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka maksud dia pujaan. Jadi kalau di sini walahus sana'ul hasan, milik Allah lah ataupun kepada Allah lah segala pujaan yang baik-baik. Itu terjemahan dia. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin, tiada Tuhan selain Allah, kami menyembahnya dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu maksud mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Mukhlisina lahuddin maksudnya kita mengikhlaskan, artinya kita memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Kenapa sebut orang kafir tidak menyukainya? Kerana sememangnya itulah tabiat orang kafir. Manusia ini bukan setakat kafir. Manusia ini kebiasaan diri mereka itu, rata-rata mereka itu cenderung kepada benda yang tak elok. Kerana diri manusia ini telah diciptakan, ia cenderung kepada berehat-rehat, bersenang-senang, berseronok-seronok. Itu kecenderungan manusia. Maka apabila itu kecenderungan manusia, apabila itu kecenderungan mereka, maka kebiasaannya mereka terdorong kepada benda yang tak baik. Mereka terdorong kepada perkara-perkara yang tidak elok. Maka datang agama memberi panduan kerana kehidupan dunia ini adalah untuk ujian. Adalah untuk ujian. Sebab itu dakwah para Nabi tidak pernah disokong oleh masyarakat kesemuanya. Melainkan kebanyakannya menentang dakwah para Nabi. Manusia itu sama dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh yang berikutnya sehingga ke zaman kita itu sama saja tabiat manusia itu. Ada orang dia bolehlah memperjuangkan pemikiran yang macam-macam pemikiran lah kononnya manusia, seperti macam seolah-olah kita mendengar seruan-seruan itu seperti macam manusia ni malaikat belaka. Tak ada yang nak buat kebaikan, tidak ada yang manusia ini memikirkan kepentingan diri mereka. Seolah begitu manusia ni. Tidak, manusia ni tabiatnya, pada kebiasaannya dia syuh, dia syahih, dia kikir untuk diri dia sendiri, dia fikirkan kepentingan diri dia sendiri. Itu pada kebiasaannya. Maka kerana itu datang peraturan, datang syariat, datang etika di dalam Islam. Semua itu datang kerana apa? Kerana begitu tabiat manusia, tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bahkan kemuliaan Tuhan itu sendiri manusia salah guna. Tengok Al-Quran, Allah Ta'ala sebut
ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu berpaling dari Tuhan kamu yang maha mulia? Sehingga kata sebahagian para ulama, disebabkan karim engkau ya Allah, disebabkan Allah Ta'ala itu begitu mulia menyebabkan manusia mengambil kesempatan lalu mereka melakukan maksiat dan melanggar peraturan Allah. Begitu manusia sampai demikian. Sebab tu perlu ada peraturan. Jadi bukan semua suruhan yang nampak hebat itu suruhan yang benar. Kononnya macam kadang-kadang kita dengar sebahagian orang ni bila dia bercakap seperti seolah-olah macam manusia ni malaikat belaka, tak perlu kepada hukuman, undang-undang apa semua tak perlu, seolah begitu. Perkara itu sama sekali bukan dari neraca Islam. Zikir yang berikutnya atau bacaan yang berikutnya yang dibaca selepas salam seperti yang disusun oleh Syekh Sabiq rahimahullah, iaitulah berdasarkan riwayat daripada Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap kali selesai mengerjakan salat fardu ataupun membaca setiap kali selesai mengerjakan salat fardu, iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tengok saya sabit dia disusun tak sama dengan zikir yang biasa disebarkan dalam masyarakat. Zikir-zikir Nabi yang biasa disebarkan dalam masyarakat, kalau kita tengok poster-poster yang biasa disebarkan itu, kalau susunan itu berbeza sedikit dengan Syekh Sabiq. Kerana apa? Kerana susunan itu susunan Bin Baz. Wallahu alam, setakat yang saya tengok, kebanyakan zikir-zikir selepas salat, zikir-zikir Nabi selepas salat yang diedarkan itu, poster-poster yang dibuat itu, kebanyakannya mengambil susunan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah. Kalau setakat pemerhatian saya begitulah. Kalau dari zikir, kalau poster-poster itu mereka letak zikir ni yang di awal. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Selepas tu baru datang la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tapi Syekh Sabiq tak terbalik. Syekh Sabiq letak terbalik. Kenapa? Kerana tak ada penetapan dari Rasulullah. Maka tak boleh, jangan ada orang yang ambil poster yang banyak disebarkan dalam masyarakat, poster zikir Nabi tu, kalau ikut susunan Bin Baz itu, dia pergi kata Syekh Sabiq buat bidah. Tak boleh kata sedemikian. Kerana kedua-duanya dibenarkan di dalam syarak. Bahkan lebih menarik lagi, perlu semua orang ambil perhatian perkara ini. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, seorang tokoh yang kita tak ragu lagi memiliki banyak tanda-tanda kebaikan dia, memiliki banyak tanda-tanda mudah-mudahan dia benar-benar ikhlas ketika hidup dia, memiliki banyak tanda dia, semua orang puji dia, tak ada orang hina dia. Bahkan di zaman dia tak ada orang berani kontra dengan pandangan dia. Alim orang dia, ada orang kata keramat orangnya, ada orang kata Syekh bin Baz ni seorang yang keramat, hebat orang dia. Cakap dia dipatuhi, bukan setakat orang biasa, bahkan pemerintah, raja pemerintah pun patuh kepada nasihat-nasihat oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Apa yang saya nak bagi tahu, Bin Baz dalam susunan zikir selepas salat, dia hazaf sebahagian bacaan. Cuba kita tengok zikir dia sebut selepas istighfar, selepas Allahumma antas salam, kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus dia baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Sedangkan kalau kita tengok dalam sebahagian lafaz hadis, dia tak buang lafaz, ada lafaz yang dibuang oleh beliau. Lafaz apa? Iaitulah tahlil di awal tu. Sepatutnya dalam hadis sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil tu.
Kemudian baru baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian diulang lagi sekali tahlil yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi sekali. Baru baca la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tahlil di awal itu dibuang oleh Bin Baz. Dibuang oleh Bin Baz. Zikir versi Bin Baz menurut kefahaman dia sunnahnya begitu. Sebahagian ulama tak kata macam tu. Sebahagian ulama dia ulang tahlil-tahlil tu. Kerana pada dia itulah yang dia faham berdasarkan sunnah Nabi. Tetapi demikian para ulama dalam mereka berinteraksi dengan hadis-hadis yang berbagai riwayat. Kadang-kadang para ulama kata kenapa Bin Baz buat macam tu? Bukan setakat Bin Baz, ada ulama lain lagi sebelum beliau. Juga ulama sunnah yang berpegang dengan sunnah, sayang kepada sunnah Nabi. Tapi kenapa buat macam tu? Mereka masuk kaedah lah, begitulah. Nanti jangan ada kata pula kaedah ni bid'ah pula. Tak boleh sedemikian. Kerana kaedah apa ilmu-ilmu alat ni semua membantu kita memahami hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Sebahagian ulama mereka buang perkara tu ataupun mereka tidak sertakan, mereka kata idraj. Mereka kata boleh idraj dalam zikir-zikir ni. Kerana dalam amalan lain pun boleh idraj juga. Jadi bila kita dah baca tahlil di awal itu, tak payah sambung lagi dah tahlil itu, terus baca la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Terus pada perkataan itu. Itu boleh juga kerana dia masuk di bawah bab al-idraj. Al-idraj. Seperti mana kita mandi, kalau kita tengoklah amalan mandi, katalah mandi kita hari Jumaat, kita berjunub, kita nak pergi Jumaat, kita tak mandi junub lagi, adakah kita disuruh mandi junub kemudian mandi kedua pula, mandi sunat hari Jumaat? Tak perlu. Dah cukup kita buat perkara yang besar masuk dalam perkara yang kecil itu, masuk dalam perkara yang besar, nak idraj lah tu. Jadi bila kita hari Jumaat itu kita berjunub, dalam masa yang sama kita ada dua perintah melaksanakan. Dua perintah. Pertama, perintah melaksanakan mandi junub. Kedua, pertama perintah wajib melaksanakan mandi junub kerana nak menunaikan salat. Kedua, perintah sunat kerana mandi hari Jumaat. Jadi buat yang wajib, maka tak perlu lagi buat yang sunat. Maksudnya yang sunat tu dah masuk di bawah perintah wajib tersebut. Itu idraj. Itu idraj. Kaedah sebut macam tu. Idrajul sughra tahtal kubra. Lebih kurang macam itulah. Memasukkan yang kecil di bawah yang lebih besar. Banyaklah kaedah ni banyak digunakan hasil dari pemahaman terhadap perbuatan Nabi. Hasil dari pemahaman terhadap perbuatan Nabi, maka wujud kaedah. Hasil dari pemahaman keseluruhan ayat Al-Quran, hasil dari pemahaman keseluruhan hadis, maka ulama menyimpulkan, membuat kesimpulan itu dinamakan sebagai kaedah. Tak boleh kata kaedah ni berbeza dengan Al-Quran dengan hadis. Berbeza betul, tetapi ia benda yang sama. Ia digunakan untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Jadi ada perbezaan di antara Syekh Sabiq dengan helaian-helaian, lembaran-lembaran zikir Nabi yang diedarkan di dalam masyarakat kita. Jadi jangan dibida'ahkan jika ada perbezaan, kerana kesemuanya nak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir yang berikutnya, saya ingat saya terus pergi kepada zikir. Saya tak terang dah maksud zikir ini. Riwayat berdasarkan riwayat yang keempat, iaitu daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku. Tengok guna perkataan memerintahkan aku untuk membaca al-muawwidhatain, untuk membaca dua muawwidhat, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq setiap kali mengerjakan solat. Cuba tengok perintah tu.
Perintah, tapi adakah perintah ni membawa maksud wajib? Tak, tidak sama sekali. Berdasarkan kaedah, berdasarkan ilmu yang perlu dipelajari dalam memahami macam mana nak memahami perintah Nabi. Perintah Nabi itu membawa maksud wajib ke? Atau perintah Nabi itu membawa maksud sunat ke? Perintah Allah, sesuatu perintah Allah itu bila membawa maksud wajib? Sesuatu perintah Allah itu bila membawa maksud sunat? Macam mana nak tahu benda tu? Kena mengaji usul fiqh. Kena mengaji usul fiqh. Seseorang tidak akan dapat mengamalkan secara betul dan tepat Al-Quran dan Sunnah melainkan dia memerlukan ilmu usul fiqh. Rasulullah memerintahkan untuk membaca Al-Mu'awwidhatain, iaitulah surah An-Nas dan Al-Falaq. Bila sebut Mu'awwidhatain, biasanya dia merujuk surah An-Nas dan Al-Falaq. Tapi kalau sebut Al-Mu'awwidhat, surah-surah perlindungan Mu'awwidhat tu, yang disebut dalam bentuk plural, tadi Mu'awwidhatain dalam bentuk dua, musanna. Bila dia merujuk kepada dua, biasanya dia merujuk kepada surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ataupun surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi kalau dia guna perkataan plural, Al-Mu'awwidhat, biasanya dia merangkumi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali selepas mengerjakan salat. Jadi kita disuruh membaca surah. Kalau berdasarkan buku terjemahannya dia kata Mu'awwidhatain, tapi ada riwayat lain yang menyebut Mu'awwidhat. Sebab tu kita disuruh membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang keempat. Yang kelima, berdasarkan riwayat Abu Umamah, meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an tamut. Yang membawa maksud barang siapa yang membaca ayatul kursi, iaitulah kita semua tahulah ayat kursi itu apa dia, setelah mengerjakan salat. Ayatul kursi, bukan ayat terkursi, ayatul kursi ataupun ayah kursi, ayah al-kursi lah. Siapa yang membaca ayat kursi setelah mengerjakan salat, hadis ni sebut dubur lagi, penghujung. Dah tentulah dubur yang dimaksudkan di sini ialah selepas salam. Kita tak boleh faham sebelum salam kerana membaca ayat Quran. Jadi dia tidak ada permohonan, tapi dia memuja dan memuji Allah Ta'ala. Jadi bacanya di selepas salam. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi kecuali jika dia meninggal dunia, kecuali jika dia meninggal dunia dalam, yakni setelah meninggal ia tidak dapat lagi membacanya, maka tidak akan ada yang dapat menghalangnya masuk ke dalam syurga. Kalau terjemahannya macam tu, dia maksudnya lam yamna'hu, tiada sesuatu yang menghalang ia min dukhulil jannah, dari masuk ke dalam syurga, melainkan dia mati. Sekarang ni kita boleh masuk syurga ke tidak? Kita tak boleh masuk syurga. Apa penghalang dia? Penghalang dia matilah. Kena tunggu mati baru boleh masuk, baru berhak masuk ke dalam syurga. Jadi dalam hadis ni seolah-olah memberitahu sesiapa yang sentiasa melazimi membaca ayatul kursi selepas salat, tak ada syarat benda lain dah halang dia masuk syurga melainkan mati tu saja. Ada orang terhalang daripada syurga kerana dosa. Ada orang terhalang dari syurga kerana maksiat yang dilakukan, penderhakaan yang dilakukan, kesalahan dia dengan orang lain. Banyak penghalang mawanik tu, banyak penghalang dari seseorang muslim masuk syurga tu banyak. Syaitan yang sentiasa menguji dia, menggoda dia, nafsu yang sentiasa mempengaruhi dan menguasai diri dia, banyak yang menghalang dia masuk ke syurga. Tapi siapa yang selalu membaca ayatul kursi selepas salat, Nabi kata tak ada dah penghalang lain melainkan satu saja. Apa dia? Mati tu ya. Mana tunggu Ustaz, tunggu sebab yang satu tu saja yang menghalang dia masuk syurga, iaitulah mati. Bila mari sebab mati tu, masuk syurga terus. Itu maksud hadis ni. Tidak ada sesuatu yang menghalang dia dari masuk ke dalam syurga melainkan mati. Maknanya besar kelebihan bagi sesiapa yang melazimi membaca ayatul kursi selepas salat. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi fi duburis salatil maktubah
kana fi dhimmatillah illa salatil ukhra. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai mengerjakan salat, maka dia berada dalam perlindungan Allah sampai salat yang berikutnya. Sampai salat yang berikutnya. Berada dalam perlindungan ni maksud apa? Berada dalam perlindungan boleh kita faham, kita dilindungi dari godaan syaitan, dari keburukan, dari sebarang kejahatan, sehinggalah salat yang berikutnya. Boleh juga membawa maksud kita ni berada di dalam perlindungan Allah dalam erti kata, kalau manusia ni kita bagi perlindungan pada seorang, apa maksudnya? Maknanya kita marah kalau ada orang lain ganggu dia, maka demikian. Boleh membawa maksud siapa yang baca ayat kursi selepas salat fardu, dia berada dalam perlindungan Allah sehinggalah salat yang berikutnya. Maka jangan kita berani saya saja mengganggu orang yang membaca ayat kursi selepas salat, kerana dia itu berada di dalam perlindungan dari Allah. Kalau kita ganggu dia, kita terdedah kepada ancaman yang begitu besar, berlipat kali ganda dari Allah, kerana Allah telah memberi jaminan perlindungan kepada dia. Demikian dahsyat orang-orang yang warak, orang-orang yang saleh ini. Mereka sentiasa di bawah pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena berusaha untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Antaranya dengan kita membaca ayatul kursi selepas setiap kali salat fardu. Demikian juga menunaikan salat subuh berjamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala juga. Jadi sesiapa yang mengganggu orang yang menunaikan salat subuh berjamaah itu, dia berada di dalam ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang berikutnya dalam Sahih Sabiq, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 tilka 99 thumma qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Yang bermaksud barang siapa mensucikan Allah, yakni mengucapkan tasbih subhanallah selesai mengerjakan salat sebanyak 30 kali. 30 kali. Ini zikir ni pun semua kita tahulah. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan kita sempurnakan dengan menyebut tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi cukup 100, Allah akan ampun dosa dia sekalipun sebanyak buih di lautan. Satu perkara penting, sekarang ni kita tengok orang dah mula edar cara perhitungan zikir. Ada yang mereka baca zikir subhanallah, 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 subhanallah. Mereka kira ruas-ruas jari ni. Kalau kita tengok jari ibu ni, kalau kita bahagikan kepada 3, subhanallah, ada 5, 3 kali 5, 15. Jadi 2 kali 2 kali ulang ni jadi 30. Kan? Betul ke? 3 kali 5, betul. Subhanallah, 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 subhanallah. Mereka bahagi ikut ruas. Ada sebahagian buat macam tu. Ada sebahagian pula dia buat 3 ni, dia buat pada jari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan baca subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis semua ni jadi 33 kali. Itu cara. Itu cara. Apa kalau ditanya bagaimana cara perhitungan Rasulullah dengan jari? Kita pun tak tahu bagaimana. Cumanya dari sudut kalau kita pelajari cara bilangan perhitungan orang Arab dahulu di zaman Nabi, dia tak hitung macam tu. Orang Arab ni dia ada uqud al-adat, lebih kurang macam itulah. Dia ada simbol bilangan. Orang Arab dulu dia mula kira, dia tak mula daripada ibham, dia tak mula kira daripada ibu jari, tapi orang Arab zaman Nabi mereka menghitung dengan bermula dengan khinsir. Khinsir tak silap saya ni. Khinsir, binsir, wusta, sababah, abham. Kalau tak silap saya ni khinsir. Kadang-kadang keliru. Ini khinsir ke ini khinsir? Saya rasa ini khinsir. Khinsir, binsir. Jari kecil, jari manis. Orang Arab dahulu mereka tak kira 1, 2, 3, tak. Mereka tak kira 1, 2, 3, tidak. Mereka kira bagaimana? 1. Ini 1. Kita tak biasa buat, jadi kita tak boleh lah. Mereka akan, apa kita sebut ni? Mereka akan apa? Mereka akan bengkokkan jari khinsir ini ke bawah ni. Ini 1. Itu cara pengiraan. 2.
3. Bila 4, diangkat sikit. 4, 5, 6, 7, dia pergi sini. 8, 9. 9 tu dengan 3 jari ni saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dia pergi jari ibu ni, kalau tak silap saya dia pergi ke hujung jari sababah ni, jari apa? Jari telunjuk. 10. Kemudian 20 saya ingat di sini kot. 20, 30, 40, 50 dia pergi balik main sini. 50 dia pergi macam ni. Lebih kurang macam tu. Saya pun tak pernah ingat dah. Ada dalam Zadul Ma'ad, ada dalam kitab-kitab syarah hadis ada. Dia pergi ke sini. Sebab tu dalam hadis sebut Nabi ketika tahiyat, Nabi buat jumlah, Nabi buat hitung 53. 53 tu lah 50 di sini. 53, bila 53 jadi ini kena tutup. Kerana 3 pada Arab 1, 2, 3 begitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau 53 sebahagian riwayat sebut 53 ni maksudkan 3 tu dia mesti macam ni. Tapi 50, bila 50 dia pergi ke sini. Jadi itu tanda ataupun logo 53. Sebahagian sebut sedemikianlah dengan ada perbezaan riwayat dan perbezaan lafaz. Sebahagian kata Nabi memaksudkan logo bilangan tu. Sebahagian kata Nabi tidak maksudkan sedemikian. Macam-macam lah. Ada yang kata begini, ada yang kata begini, ada yang kata 50 tu begitu. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi secara asasnya perhitungan di dalam zaman dahulu mereka hitung bermula daripada khinsir. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bukan 10 kan, 10. Kalau 10 kalau nak buat 11 dia buat macam ni lah, 11. Ni 11, ni dah 10, ni jadi 11. 1, 12, tangannya ni macam ni, 13, 14, 15, 16, kerana dia dah ada 10, 16, 17, 18, 19, 20 pergi ke situ pula. Jadi 21, 22, tangan tegak lah. Kita tak biasa buat, kita susah lah. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sebahagian kata macam itulah. Saya pun tak pernah ingat. Tapi perhitungan dia lebih kurang begitu. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau kita tengok, kita berdasarkan kebiasaan Arab dahulu, maka tasbih itu kalau sesiapa yang betul-betul dia rasa nak seronok menghampiri zaman Nabi, amalan Nabi, maka wallahu ta'ala alam perhitungannya dia begitu. 1, subhanallah, 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 10. Itu cara perhitungan dia. Tapi saya perlu saya tekankan, bukan semestinya demikian. Nak buat macam tadi ikut ruas jari pun tak ada masalah, nak pakai apa-apa pun tak ada masalah. Yang penting adalah berzikir. Cuma kita perincikan hanya dari sudut kita rasa nak seronok sama dengan Nabi Muhammad ataupun menghampiri perbuatan yang sama dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berikutnya iaitu daripada Ka'ab ibnu Ujrah. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung jika ada kesempatan untuk kuliah-kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.